Antara kekuatan yang kita semua rasakan dalam hidup ini pastinya apabila kita dikenakan kesihatan yang baik. Bagi orang yang diuji dengan masalah kesihatan, sudah pasti tubuh badan mereka lemah, kurang selera makan, malah untuk melakukan tugasan yang mudah juga terasa berat. Islam menyarankan umatnya untuk sentiasa menjaga tubuh badan serta mengamalkan cara hidup yang sehat. Kehidupan sehat itu juga adalah satu amanah dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Arab juga ada yang mengatakan al-aqlus salim fi jismis salim, yang bermaksud akal yang sehat berada pada tubuh badan yang sehat. Dalam konteks melaksanakan ibadat solat misalnya, semestinya tubuh badan sihat membolehkan seseorang itu berupaya melaksanakan solat yang dituntut dengan lebih sempurna. Begitu juga dengan ibadat puasa, yang mana ibadat ini memerlukan kesihatan yang baik untuk berpuasa sepanjang hari. Selain itu, ibadat haji juga tidak kurangnya memerlukan kekuatan fizikal dan mental untuk melaksanakan semua rukun haji. Oleh sebab itu, apabila kita dikurniakan kesihatan yang baik, kita perlu menjaga dan mempersembahkan setiap ibadat dengan baik. Bukan sahaja dapat melengkapkan ibadat wajib, malah yang sunat juga tidak ditinggalkan. Jika tidak berusaha ke arah itu, ia adalah satu kerugian yang besar kerana kita tidak tahu bila saatnya nanti kita akan diuji dengan penyakit. Ketika itu, amalan yang hendak dilaksanakan pastinya tidak sebaik ketika kita masih sihat. Benar ada yang mengatakan manusia akan merasa sesuatu nikmat itu apabila kita kehilangannya. Terlalu banyak nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, cuma hanya sedikit manusia mengucapkan rasa syukur. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang bermaksud, sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, tiadalah kamu dapat menghitungnya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Pastikan setiap kali selepas solat, jadikan doa yang wajib kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah supaya kita diberikan kesihatan yang baik. Memandangkan negara kita ini dikenali sebagai salah satu syurga makanan bagi orang luar, sudah tentunya kita perlu menjaga dan mengawal pemakanan dengan baik agar terhindar dari segala jenis penyakit kronik seperti kolesterol, darah tinggi dan kencing manis. Seperti saya yang menetap di Kelantan, makanan kami memang terkenal dengan kemanisannya juga seperti rakyatnya. Ini menyebabkan rakyat Kelantan dikategorikan sebagai salah satu rakyat yang menghidap penyakit kencing manis yang tertinggi di Malaysia. Sehubungan dengan itu, kita haruslah mengamalkan pola pemakanan yang sehat mengikut piramid makanan seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita juga harus bersenam sekurang-kurangnya 30 minit sebanyak 2 kali seminggu untuk memastikan tubuh badan kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Bersenam ibarat kita seperti menservis tubuh badan kita agar segala sendi-sendi dan urat-urat kita tidak berada dalam keadaan yang tegak. Kita hanya perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya 1 jam sahaja dalam seminggu untuk bersenam. Jika kita tidak biasa mengeluarkan peluh, kita akan perasan bahawa tubuh badan kita ada rasa lesu dan malas untuk bergerak. Ini akan mengakibatkan penyakit obesiti dan menyebabkan kita makin sukar untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya amat tertarik dengan program Siswa Sehat yang dijalankan oleh KKM bersama-sama dengan KPT dan KPM untuk memperkasakan siswa IPT mengamalkan cara hidup sehat. Program ini membudayakan amalan cara hidup sehat dalam kalangan siswa-siswi IPT yang meliputi makan secara sehat, lakukan aktiviti fizikal, tidak merokok, memupuk minda yang sehat dan sihat tanpa alkohol. Program yang bertemakan siswa sehat, siswa cergas. Jadi saya harap dengan penjelasan dalam video yang telah saya berikan ini membantu kita semua bersama-sama menjaga amanah ini dengan sebaiknya.